Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Saya Iman Nur Hizam selaku pengacara majlis untuk pentas Barisan Nasional ingin anda untuk bersama kami sepanjang program pada hari ini. Untuk pengetahuan anda, program ini adalah untuk kita sama-sama mendengar fakta-fakta, perkongsian-perkongsian dan sebab-sebab anda perlu dan wajib mengundi Barisan Nasional pada hari mengundi 12 Mac nanti. Jadinya, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput penceramah kita yang pertama, iaitu saudara Faik bin Azmi yang merupakan aktivis mahasiswa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya selaku mahasiswa, aktivis mahasiswa di Universiti Awam di negeri Johor, saya hari ini tertarik dengan pilihan raya negeri Johor dan saya dapati bahawa di pilihan raya negeri Johor ini merupakan pilihan raya pertama yang bahawa kita akan laksanakan undi 18 yang bermaksud mereka yang berumur 18 hingga 21 tahun sudah boleh mula mengundi. Justru dengan itu, saya sebagai mahasiswa universiti tempatan dan berada di lokaliti Johor Bahru itu sendiri, saya melihat bahawa anak muda pada ini sudah ramai mengambil tahu mengenai hal ehwal politik negara. Betul lah orang kata first step for peace is chaos. Sebab apa? Sebab chaos yang dilakukan 22 bulan waktu 9 Mei 2018 telah menjadikan Malaysia sebagai satu negara yang huru-hara politiknya. Investor pelabur keluar, kita punya agama ditindas, kita punya ekonomi pun jatuh. FDI negeri Johor daripada tangga pertama jatuh ke tangga yang kelima, daripada 30 bilion pelabur turun kepada 6 bilion pada selepas tahun 2018. Ini semua kita tak boleh nak nafikan bahawa politik menjamin masa depan, politik menstabilkan satu negara. Jadi dekat sini saya selaku anak muda yang baru nak mengundi pada tahun umur 18 hingga 21 tahun ini, saya merasakan saya lah orang yang bertanggungjawab untuk mahu perubahan kepada negara. Sebab itulah dulu sahabat pernah kata, kalau nak tengok sesuatu negara pada masa akan datang, tengoklah pemuda daripada hari ini. Jadi saya yang berasa tanggungjawab ni, jadi saya kena turun padang. Kena buktikan untuk tukar pemerintahan itu supaya mendapat kerajaan yang lebih stabil. Anak muda inginkan bukanlah satu perkara yang sukar ataupun susah. Kita anak muda, kita faham. Kita bukannya perlukan hari ini grad, esok terus kaya. Tidak. Apa yang kita perlukan adalah masa depan kita terjamin. Macam mana masa depan kita tu nak terjamin? Sebab kita semua, majoritinya ataupun sebahagian besarnya mahasiswa pada hari ini, mereka mengambil pinjaman pendidikan dan saya sendiri pun mengambil pinjaman pendidikan. Saya risau. 4 tahun saya belajar, 4 tahun saya duduk dalam universiti, tapi akhirnya saya tak ke mana. Saya tak tahu apa masa depan. Nobody knows about that. Kita tak tahu apa yang jadi di masa hadapan. Tapi dengan politik yang stabil, saya jamin, saya yakin bahawa saya boleh mendapat tempat. Saya tertarik dengan pimpinan Dato' Asni kerana dia satu pemimpin yang membawa aspirasi anak muda. Kita boleh mengambil contoh terdekat mengenai Dewan Muda Johor yang ditubuhkan. Ini adalah salah satu platform. DMJ ini merupakan platform untuk anak muda membentangkan idea, aspirasi. Anak muda mahukan apa? Macam saya sendiri, saya katakan tadi, saya mahukan masa depan yang terjamin. Masa depan yang terjamin bukannya saya maksudkan yang saya nak grad hari ini, esok saya kaya. Tak. Apa yang saya malukan? Saya perlukan kerja. Sebab saya akan menanggung bebanan hutang. Bukan setakat hutang pendidikan yang saya bawa. Malah tanggungjawab saya sebagai seorang anak juga tidak boleh dilupakan. Saya mempunyai ibu dan ayah yang perlu saya tengok. Saya perlukan pekerjaan untuk masa depan demi kelangsungan hidup. Itu yang saya perlukan. Jadi saya melihat pada hari ini, politik hari ini selepas 22 bulan yang dikatakan kononnya
9 Mei 2018 itu adalah ibu segala pilihan raya. Kerana apa? Jatuhnya Barisan Nasional sepanjang 60 tahun pemerintahan. Bagi saya mengambil pandangan yang positif terhadap kejatuhan Barisan Nasional. Supaya apa? Supaya selama ini kita melihat sepatutnya pembangkang itu menjadi check and balance pada government. Tapi apa yang terjadi bila mereka sendiri menjadi government? Huru-hara, politik wang, politik kerakusan politik. Itu semua yang mereka kejar. Maksudnya mereka hanyalah menginginkan kuasa untuk peribadi, untuk diri mereka. Mereka tidak menegakkan kebenaran. Mereka tidak memperjuangkan apa yang anak muda perlukan. Mereka merasakan apa yang mereka bawa hanyalah untuk kepentingan peribadi. Jadi, saya tertarik dengan satu ungkapan lama yang dikatakan, kata yang benar ditidakkan, rahmat Tuhan dilarikan. Apa maksud dia? Maksud dia, kebenaran telah pun terbukti 60 tahun. Dasar dan polisi Barisan Nasional berkesan. Tetapi, apabila mereka naik memerintah, rahmat Tuhan tu dilarikan. Rahmat Tuhan dilarikan macam sekarang lah jadinya. Bila kerajaan jatuh, katanya kerajaan gila kuasa, naikkan kluster mahkamah. Tidak, saya selaku anak muda tidak kisah pun mengenai kluster mahkamah. Sebab apa? Sebab dalam kluster mahkamah itu tidak bertanding pun di negeri Johor. Dan saya rasa politik yang matang adalah politik yang berbicara mengenai dasar dan polisi sebuah negara. Kita tidak bersifat dendam. Kalaulah Barisan Nasional mengamalkan politik dendam dengan rakan-rakan komponen yang berada dalam Barisan Nasional, saya yakin Barisan Nasional tidak akan kekal sepanjang 60 tahun. Tapi telah terbukti. Sebab itulah awal tadi saya katakan, chaos is the first step for peace. Jadi 22 bulan yang telah menjadi huru-hara itu, jadi kita sama-sama kita kembalikan balik. Kita pulihkan semula. Kita bentuk balik Malaysia yang lebih baik. Sebab saya yakin dengan orang muda pada hari ini, kita mampu mengubah landscape politik negara. Sebab apa? Sebab kita, anak muda, 18 sampai term umur 40 tahun, memegang persen sebanyak 30% ke 40% status mengundi. Besar, jumlah yang sangat besar. Dan kita tidak boleh menidakkan, mengenepikan suara-suara mereka ini. Sebab mereka ini menilai, mereka ini melihat. Kalau dulu, zaman atuk nenek moyang kita, mereka lahir-lahir je sudah UMNO. Mereka lahir je dah UMNO. Sebab apa? Sebab zaman tu, zaman yang memang UMNO ditubuhkan di Kedah itu memang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tapi pada hari ini telah berubah, cara berubah, zaman berubah. Bila zaman berubah, bermaksud cara kita berpolitik juga sudah berubah. Kalau dulu kebebasan bersuara itu sikit-sikit je kena pergi ISA. Sikit-sikit je kena masuk mahkamah. Jadi mana aspirasi anak muda nak dibawa kalau sikit-sikit je dah kena tahan, kan? Betul? Jadi hari ini politik menilai. Anak muda ini, mahasiswa ini adalah ejen perubahan kepada negara. Jadi mahasiswa apabila mereka menilai, mereka tahu mana yang terbaik untuk mereka. Mereka perlukan masa depan yang terjamin. Saya ulang banyak kali, mahasiswa perlukan kehidupan yang terjamin sebab mereka ini inginkan pekerjaan yang tetap. Semua orang ingin pekerjaan yang tetap, mahasiswa ini, sebab diorang dah tanggung banyak komitmen nanti, kan. Jadi macam mana kita nak tarik mereka ni bersama kita? Bermaksud itu politik nilai lah yang kita bawakan. Sebab orang akan menilai kita luar dan dalam. Sebab tu orang putih kata, when you lose your character, you will lose everything. Maksudnya dengan karakter yang kita bawa, orang menilai. Bukan sahaja dasar dan polisi. Itu is good, itu part yang lain. Dasar dan polisi itu adalah satu. Tapi diri kita sendiri, kita kena betulkan juga. Supaya orang tengok, oh dia ni betul-betul memikirkan kemaslahatan rakyat. Dia ni betul-betul memikirkan dasar dan polisi yang jelas. Sebab itulah anak muda pada hari ini perlukan politik yang matang. Bukan sekadar pada angka. Bukan sahaja dikira sebagai umur muda, so mereka boleh memimpin. Tidak. Orang yang berpengalaman ni, mereka pun tahu anak muda ni boleh buat sesuatu. Jadi mereka boleh menjadi an advisor to us. Tapi kita kena belajar juga daripada mereka ini macam mana untuk tadbir urus negeri ataupun negara. Sebab itulah saya rasa pilihan yang terbaik pada hari ini Barisan Nasional. Barisan Nasional telah membuktikan 60 tahun pemerintahannya berkesan.
Jadi kita sama-sama menstabilkan semula negeri Johor ini supaya limpahan ekonomi Singapura itu dapat kita bawa ke Johor Bahru. Seterusnya dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada mahasiswa universiti tempatan. Dan terutamanya di Johor Bahru itu sendiri. Baik, saya rasa itu sahaja daripada saya. Undilah Barisan Nasional, kestabilan masa depan. Terima kasih kepada penceramah kita yang pertama sebentar tadi. Sekarang saya tidak ingin melengahkan masa dan ingin menjemput penceramah kita yang kedua, iaitu saudara Ahmad Fazli bin Bahara Nordin, dipersilakan, yang merupakan AJK Pemuda UMNO bahagian Pasir Gudang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam makmur Johor. Kepada semua warga negeri Johor yang saya kasih sekalian. Pada tanggal 12 Mac 2022, bersamaan dengan hari Sabtu pada minggu hadapan, kita yang telah mendaftar sebagai pemilih akan mula melangkah ke satu legasi yang baru, pemilihan kerajaan yang baru. Suka saya ingatkan kepada semua tuan-tuan yang dapat bersama dengan saya pada petang ini, sekiranya kita ingin memilih sebuah kerajaan, terutamanya kerajaan baru bagi negeri Johor, Permata Selatan yang kita cintai ini, kita kena pastikan, haruskan, wajibkan bahawa kerajaan yang kita nak pilih ini adalah kerajaan yang boleh mentadbir, kerajaan yang boleh mengurus, kerajaan yang mempunyai kestabilan, kerajaan yang boleh menaikkan impak ekonomi. Dan sudah pastinya segala pakej yang saya sebutkan ini terdapat dalam kerajaan Barisan Nasional. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, kita tidak boleh menafikan track record Barisan Nasional itu sendiri yang telah mentadbir negara ini melebihi 60 tahun, tuan-tuan. Bagaimana mereka bekerjasama antara satu sama lain, calon-calon daripada Barisan Nasional ini, kita sedia maklum, tuan-tuan. Kalau kita nak cakap soal calon, sudah pastinya calon-calon Barisan Nasional ini adalah calon-calon yang mempunyai credibility, ability dan lengkap untuk mengurus dan mentadbir sebuah negeri, tuan-tuan. Kita bandingkan, tuan-tuan, dengan pemimpin-pemimpin daripada parti-parti lain yang bertanding. Mereka ini kita sedia maklum, tuan-tuan. Kadang-kadang datang hanya suka-suka, hanya untuk menjadi calon, tapi mereka ini tidak berkhidmat, tuan-tuan. Kita lihat apa yang telah berlaku pada negeri Johor yang kita cintai ini, tuan-tuan. Saya pun tak mahu lihat, tuan-tuan, dalam masa 22 bulan pemerintahan PH, 16 bulan pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional, 3 kali, tuan-tuan, 3 kali, saya ulang, 3 kali menteri besar bertukar tangan. Sekiranya ini berlaku, di manakah visi mereka, tuan-tuan? Berubah mengikut cita rasa masing-masing, tuan-tuan. Jadi bagaimana kita nak pastikan kestabilan ekonomi, kestabilan politik terus kekal makmur di negeri Johor ini, tuan-tuan. Seperti yang kita sedia maklum, memang kita juga tidak menafikan daripada zaman ke zaman, penggal ke penggal, season ke season, sewaktu berlakunya pilihan raya tidak kira, sebelum ini pilihan raya umum dan ini sejarah kepada negeri Johor, pertama kali berlakunya pilihan raya negeri. Jadi, kita dapat melihatkan akan konsistensi wakil-wakil calon kita, tuan-tuan. Mereka ini boleh bekerjasama antara satu sama lain. Tuan-tuan, ini yang kita nakkan, kestabilan. Kalau saya sendiri sebagai rakyat negeri Johor, calon adalah satu tonggak utama dalam sesuatu parti yang bertanding dalam pilihan raya, tuan-tuan. Kalau kita dapatkan calon-calon yang tak tentu hala, seperti apa yang berlaku sekarang, apabila kita dapat menyaksikan parti sebelah Perikatan Nasional, mereka hanya menggunakan sentimen Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam billboard mereka. Mereka menjadikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai poster boy mereka. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa tidak diletakkan muka-muka calon mereka sendiri, tuan-tuan? Kerana mereka tahu sebenarnya mereka ketandusan calon-calon yang mempunyai kredibiliti yang tinggi. Tetapi bila kita bercakap soal Barisan Nasional konsisten, kita mempunyai calon-calon yang memang mereka sendiri menjadi poster boy di kawasan mereka, tuan-tuan. Ini saja dapat kita lihat akan perbezaan, tuan-tuan. Takkan kita nak pilih parti yang hanya mempromosikan satu wajah yang mungkin cuba sentimen kesedihan, lihat muka dia, kononnya orang pilih. Tapi ini harus difikirkan, tuan-tuan.
takkan hanya kerana satu muka calon yang bertanding dapat menguruskan kerajaan negeri, umpamanya tuan. Itu soal yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya nak bercakap soal-soal berkenaan dengan pengundi-pengundi ini tuan-tuan. Kita sedia maklum, pada kali ini pilihan raya negeri Johor melibatkan pengundi-pengundi baru, 18 tahun, adik-adik. Juga pengundi-pengundi automatik yang mungkin tidak pernah mengundi sebelum ini. Jadi saya ingin menasihati kepada adik-adik, jangan keliru antara tulisan parti-parti yang bertanding, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Warisan Pejuang dan sebagainya. Kalau adik-adik keliru akan tulisan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, adik kembali dan lihat kepada logo dacing, adik-adik. Ini pesanan khas kepada saya, apabila adik-adik dapat kertas undi nanti, lihat logo dacing dan pangkahlah logo dacing, adik-adik sekalian. Begitu juga kepada pengundi-pengundi otomatis yang lain. Diharapkan agar tuan-tuan mempunyai kematangan berfikir, wajar memilih satu parti yang sememangnya menjanjikan kebaikan dan kesejahteraan kehidupan kita ini, tuan-tuan. Janganlah kita menyesal, tuan-tuan, kerana pilihan raya bukanlah medan untuk kita cuba-cuba. Pilihan raya bukanlah medan untuk kita berkata ini kalilah. Pilihan raya bukanlah medan untuk kita nak buat eksperimen. Kita sedia maklum pilihan raya ini tersalah pilih. Bak kata P. Ramlee saya sebutkan di sini. Kalau kita salah pilih, kita dapat apa, tuan-tuan? Tuan-tuan jawablah sendiri. Jadi, perkara ini bukanlah perkara yang mesti kita perjudikan masa depan kita dan juga anak-anak kita di masa hadapan, tuan-tuan. Pilihlah parti yang boleh mendukung. Pilihlah parti yang boleh menjamin kestabilan. Pilihlah parti yang boleh menjamin kemakmuran, tuan-tuan. Semoga kita dapat hidup aman dan damai. Sayangnya kita ini dikenali sebagai Permata Selatan. Satu negeri yang memang diakui, satu negeri yang mempunyai kehebatannya tersendiri, tuan-tuan. Jadi, janganlah kita memperjudikan nasib-nasib sebegini, tuan-tuan. Kestabilan ekonomi, pilihlah ia, tuan-tuan. Kemakmuran, pilihlah ia, tuan-tuan. Kesejahteraan hidup, pilihlah ia, tuan-tuan. Dan segala perkara ini saya percaya akan hanya kita nikmati sekiranya kita memilih Kerajaan Barisan Nasional, tuan-tuan. Saya rasa itu saja sedikit daripada saya untuk petang ini. Oleh itu, bersama-samalah kita, tuan-tuan. Hidup, hidup, hidup BN. Undi, undi, undi BN. Undi calon, calon BN. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada penceramah kita yang kedua. Sekarang kita telah sampai ke penceramah yang terakhir, iaitu yang ketiga. Dipersilakan saudara Akmal Alif yang merupakan aktivis mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam makmur Johor. Nama saya Muhammad Akmal Alif bin Syairan, seorang aktivis mahasiswa yang menjalani pengajian saya di sebuah IPTA di negeri Johor. Dan hari ini saya berterima kasih kepada Barisan National Communications atas peluang untuk memberikan atas peluang yang diberikan untuk saya berbicara pada hari ini. Saya tak nak lari jauh daripada ataupun tak nak fokuskan kepada apa yang berlaku di luar sana, tapi saya melihat kepada diri saya sebagai orang muda ataupun anak muda yang ketika ini memikirkan apakah peluang saya untuk bekerja setelah saya tamat pengajian saya di universiti. Yang pertama sekali, saya tertarik dengan pilihan raya negeri Johor ini kerana bagi saya bukanlah orang negeri Johor ataupun bukan rakyat dari Johor sendiri. Saya tertarik dengan tindakan yang diambil oleh Menteri Besar kita, Dato' IR Hasni, atas pembubaran kerajaan ketika itu. Pada awalnya saya tertanya-tanya kenapa pembubaran itu perlu berlaku. Dan akhirnya setelah saya menggali dan mendapatkan informasi kenapa sebenarnya kerajaan itu dibubarkan, ia sebenarnya atas ketidakstabilan politik di dalam kerajaan negeri Johor itu sendiri apabila Dewan Negeri Johor itu tidak dapat meluluskan satu gagasan ataupun satu polisi yang ingin dibawa.
atas faktor undian kerana pada suatu ketika gagasan ataupun belanjawan negeri Johor itu tidak dapat diluluskan atas faktor undian 27-27. Jadi sebenarnya tindakan yang diambil ini bagi saya sangat bagus. Kenapa saya katakan begitu? Kerana undian 27-27 tu bukanlah satu majoriti yang besar. 28-26 pun bukanlah satu majoriti yang besar. Kenapa saya katakan begitu? Kerana saya inginkan sebuah kepimpinan ataupun pucuk kepimpinan dan landscape politik yang lebih stabil. Saya inginkan satu keputusan yang bukan atas pagar dan keputusan itu akan menjadikan keputusan negeri Johor ataupun gagasan polisi yang dibawa secara holistik. Bukannya atas kapasiti apa yang mereka inginkan ataupun agenda-agenda tersendiri. Jadi itu yang pertama sekali saya ingin olah tentang PRN negeri Johor. Seterusnya saya ingin bawakan keputusan itu membawa kepada kestabilan politik yang ingin kita capai. Itu adalah objektif akhirnya. Kenapa saya rasa pentingnya kestabilan politik di negeri Johor ini? Yang pertama sekali saya ingin katakan tentang demografik negeri Johor itu yang berdekatan dengan Singapura. Kenapa saya katakan begitu? Kita tengok ramai anak muda di negeri Johor berpusu-pusu untuk bekerja di Singapura. Kenapa begitu? Adakah di negeri Johor ini tak cukup peluang pekerjaan? Adakah disebabkan ketidakstabilan politik negeri Johor ini telah menyebabkan ramai anak muda keluar dari negeri Johor dan bekerja di Singapura? Adakah itu satu indikator yang baik atau tidak baik? Jadi saya biar anda untuk menilai adakah indikator pergerakan anak muda dari negeri Johor keluar ataupun ke Singapura itu sendiri adalah satu perkara yang baik atau tidak baik. Dan di sini saya ingin cerita juga tentang demografi negeri Johor itu ataupun lokaliti di negeri Johor itu sendiri sebenarnya telah menarik minat saya sebagai orang luar yang bukan menetap di negeri Johor itu sendiri untuk bekerja dan menyurahkan bakti saya ataupun ekspertis saya insya-Allah di suatu masa akan datang untuk negeri Johor dan membangunkan negeri Johor. Kerana saya rasa negeri Johor merupakan satu negeri yang mempunyai power to control the nations. Kenapa saya katakan begitu? Sebagai contoh, Felda. Felda di negeri Johor adalah antara Felda yang terbesar di Malaysia. Mereka dapat mengawal, kita panggil dari segi pola pertaniannya, mereka dapat kontrol dan insya-Allah jika kita mempertingkatkan teknologi pertanian di negeri Johor itu sendiri, akhirnya akan yang pertamanya membuka peluang pekerjaan kepada orang muda, menjaga kesejahteraan masyarakat Felda itu sendiri dan seterusnya dapat mempertingkatkan kita punya crops yielding. Maksudnya dengan teknologi kita dapat meningkatkan hasil tuai dan akhirnya meningkatkan ekonomi negeri Johor itu sendiri. Dan setelah saya berbincangkan tentang ekonomi, kini betul-betul saya nak cakap tentang ekonomi. Kenapa kestabilan politik itu penting untuk ekonomi? Kerana kita telah lihat investment daripada ataupun investor daripada negara luar ke negeri Johor adalah berkurangan setelah pemerintahan yang tidak stabil. Kerana apa? Saya sendiri pun sebagai investor, kalau saya ingin melaburkan duit saya perlukan satu kerajaan yang mampu meyakinkan saya bahawa pelaburan saya adalah pelaburan yang bijak dan akan memberikan saya benefit di masa akan datang. Jadi kalau tiadanya kestabilan politik, akhirnya penyumbang ataupun donor ataupun investor tidak masukkan Johor. Yang pertamanya ekonomi merosot dan akhirnya anak-anak muda seperti saya yang baru keluar dari universiti tidak berpeluang untuk mendapat pekerjaan. Akhirnya anak muda di negeri Johor akan berhijrah keluar dari negeri Johor. Adakah itu yang kita inginkan? Kita sibuk berkata tentang nak membangunkan bangsa Johor itu sendiri. Dan kalau kita ingin membangunkan bangsa Johor itu sendiri, apa kata kita bimbing mereka dari usia muda. Seterusnya, apabila anak-anak muda ini diberikan satu platform yang baik ataupun diberikan satu penekanan ataupun pandangan, mereka didengari. Yang pertama, apabila mereka mendapatkan expertise ataupun mereka mendapat satu skill yang mereka rasa mereka boleh menyumbang kepada negeri Johor, akhirnya mereka akan berbuat demikian kerana mereka tahu bahawa ekonomi di negeri Johor telah memberikan satu kepercayaan kepada mereka bahawa teknologi yang ingin saya bawakan ke dalam negeri Johor ini adalah satu pelaburan yang baik. Jadi bagi saya, jika ekonomi di negeri Johor tersebut adalah ekonomi yang baik, bukan sahaja anak negeri Johor, tapi anak negeri Sembilan macam saya pun pasti akan datang ke negeri Johor untuk berbakti dan mempelajari dan mencuri idea di negeri Johor untuk dibawakan kepada negeri Sembilan. Dan akhirnya, apa yang saya ingin cakapkan, kepimpinan Dato' Hasni Mohamad telah memberikan sebenarnya banyak benefit kepada saya sendiri kerana saya merupakan salah seorang calon ahli Dewan Muda Johor. Bagi saya, tak salah untuk saya mencuba menjadi seorang ahli Dewan Muda Johor kerana bagi saya itu adalah satu pembangunan modal insan yang baik. Kalau kita nak ukur kemajuan sesebuah negeri atau negara, yang pertamanya infrastruktur, yang keduanya pendidikan.
Pendidikan ni pula bukannya pendidikan dalam kelas je. Kita pun ada pendidikan modal insan. Jadi kalau hanya kita berfokus kepada CGPA dan pointers, mana anak-anak muda yang mempunyai skill bercakap, kerana akhirnya orang yang bekerja industri bukanlah bekerja dengan buku, tapi masyarakat yang bekerja adalah bekerja dengan manusia. Dan kalau kita nak tahu, manusia adalah orang yang paling susah ataupun elemen yang paling susah untuk kita bekerja sama. Sebab ragam awak lain, ragam saya pun lain. Jadi untuk saya faham awak, saya perlu banyak berjumpa dengan orang, menimba ilmu supaya saya dapat tahu kalau saya berjumpa dengan orang yang macam awak, macam mana saya nak membawa diri saya supaya kita tidak bertelagah dan kita dapat menjalankan satu diskusi yang mantap. Dan akhir sekali, saya menyeru kepada semua anak muda yang seramai 750,000 orang di negeri Johor untuk turun mengundi pada 12 Mac ini kerana untuk saya, Barisan Nasional adalah satu parti yang baik. Calon yang mereka bawa adalah calon-calon yang fresh dan refreshing dan insya-Allah kestabilan demi masa depan. Terima kasih. Terima kasih kepada penceramah kita yang ketiga. Terima kasih kepada penceramah kita pada malam ini, pada hari ini. Jadinya itu menandakan pengakhiran untuk slot kali ini. Tapi jangan pergi mana-mana, teruskan mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa di BN Comms Official di Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Sekian, Assalamualaikum, selamat sejahtera.